Masalah mental. Apa yang dimaksudkan dengan masalah mental? Masalah mental atau gangguan mental juga disebut sebagai penyakit jiwa atau gangguan psikiatri adalah penyakit yang menjadi punca fikiran dan tingkah laku terganggu sekaligus mengakibatkan seseorang individu itu tidak berupaya menjalankan aktiviti harian dengan baik dan normal. Masalah mental merupakan isu yang sering diperkatakan pada masa kini. Hal ini kerana penyakit ini merupakan penyakit kedua tertinggi pada hari ini di peringkat global. Masalah mental secara amnya dilihat membawa kepada pelbagai impak negatif terhadap seseorang yang menghidap penyakit itu. Oleh itu, kesedaran terhadap penyakit mental adalah penting untuk rakyat Malaysia. Kepentingan dalam memelihara kesihatan yang baik dan mengenal pasti punca dan gejala supaya penyakit ini dapat dibendung. Berdasarkan kepada artikel dari Dr. Ongkol, terdapat lebih daripada 200 jenis sakit jiwa atau masalah berkaitan gangguan mental. Antara gangguan yang biasa didengar iaitu kemurungan, gangguan bipolar, demensia dan gangguan kerisauan yang melampau. Selain itu, gangguan mental juga dikaitkan dengan gangguan kecemasan, gangguan psikotik, gangguan mood, gangguan kepribadian, gangguan stres pasca trauma, gangguan seksual dan lain-lain. Kemurungan merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa atau perasaan yang boleh mengakibatkan seseorang individu tersebut berasa sentiasa sedih dan berpanjangan. Bukan itu sahaja, seseorang itu juga merasa keletihan dan berasa tidak berdaya, cepat berasa marah serta kehilangan minat dalam melakukan aktiviti harian yang sering dilakukan. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak mengenal usia dan jantina mahupun bangsa. Kemurungan boleh terjadi dalam tempoh yang lama sehingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah mental ini dan terus terjadi. Mendapat nasihat daripada pakar adalah salah satu cara mengatasi masalah kesihatan mental ini. Jadi, adalah amat penting bagi setiap individu untuk mengambil berat tentang hal ini. Berhenti menilai dan menganggap orang yang mengalami masalah mental ini sebagai gila. Sesungguhnya, dengan bantuan dan sokongan daripada kita semua dan orang sekeliling, seorang yang menghadapi penyakit mental ini dapat menangani masalah mental yang dihadapinya. Marilah bersama-sama berjuang dalam menangani masalah ini. Seterusnya, menghapuskan stigma agar masa depan sesebuah masyarakat yang majmuk seperti di Malaysia menjadi lebih sihat dan cerah. Faktor berlakunya masalah kesihatan fizikal dan mental menurut Yap and Liu 2009, satu negara membangun dan perubahan urbanisasi membuatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks dan wujudnya pelbagai banyak masalah berkaitan sosial, budaya dan perubahan ekonomi. Semua ini wujud gaya hidup yang tidak sihat dan tekanan yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang rumit, termasuklah kesihatan mental. Antara faktornya adalah gaya hidup. Penjagaan kesihatan boleh dilihat melalui gaya hidup seseorang individu. Gaya hidup yang tidak sihat menjadi faktor kepada pelbagai penyakit yang dihadapi. Gaya hidup yang tidak sihat yang tidak aktif boleh memutus sistem dalaman badan individu. Hal ini kerana gaya hidup yang pasif akan memberi kesan yang besar terutama kepada jantung. Jantung yang tidak dapat mengepam darah dengan baik ke seluruh badan dan oksigen tidak dapat disalurkan dengan baik. Bagi kesihatan mental pula, apabila kita pasif dalam melakukan pekerjaan, ia menyebabkan otak kita tidak cergas. Yang kedua adalah taraf kehidupan yang rendah. Masalah ini dapat kita amati dalam kelas sosial. Kelas sosial mendapatkan jurang perbezaan yang besar apabila berkait dengan kesihatan. Dalam kelas sosial, golongan bawah biasanya mereka mempunyai pendapatan yang rendah. Hal ini menyebabkan ramai antara mereka tidak menitik beratkan soal kesihatan. Pendapatan yang sedia ada akan digunakan hanya untuk memenuhi keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian. Seterusnya adalah faktor genetik atau keturunan, iaitu apabila ahli dalam keluarga mempunyai sejarah masalah mental, mereka berisiko lebih banyak berbanding populasi yang tidak mempunyai sejarah penyakit tersebut. Seterusnya adalah kurang kesedaran tentang kesihatan fizikal dan mental.
Kesedaran tentang kesihatan adalah perkara yang penting yang perlu diterapkan dalam diri seseorang individu bagi mencapaikan tahap kesejahteraan hidup. Ia perlu dipupuk bermula sejak peringkat kanak-kanak lagi. Apabila kurangnya kesedaran tentang kepentingan kesihatan, membuatkan seseorang akan mengambil sambil lewa tentang keadaan ini. Secara keseluruhannya di Malaysia, ramai di antara mereka tidak menyadari akan pentingnya untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sebanyak 2 kali ataupun setiap 6 setiap 6 bulan. Hal ini bagi memastikan tahap kesihatan kita boleh mengetahui langkah untuk mengimbangkan tahap kesihatan kita. Pada suatu ketika dahulu, masalah kesihatan mental dianggap tabu untuk dibincangkan. Namun, permasalahan ini semakin hangat diperkatakan dan mula dibincangkan secara terbuka. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang kesan atau impak masalah kesihatan mental terhadap individu, masyarakat, dan negara. Yang pertama adalah kesan terhadap individu. Individu yang menghidap masalah kesihatan mental mempunyai emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil menyebabkan mereka mudah lupa serta sukar untuk fokus ketika melakukan sesuatu pekerjaan, sekaligus menyebabkan mereka menerima gangguan terhadap sistem imun tubuh. Kesan yang ketara kita dapat lihat adalah mereka menjadi kurang selera makan dan menyebabkan tubuh mereka tidak dapat menerima nutrisi yang secukupnya. Seterusnya adalah kesan terhadap masyarakat. Seperti yang kita sudah maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, dan bangsa. Salah satu kesan yang ketara akibat daripada masalah kesihatan mental terhadap masyarakat adalah hubungan dan kemesraan dalam sesebuah komuniti masyarakat akan tergugat. Hal ini boleh berlaku disebabkan individu yang menghidap masalah kesihatan mental tidak mampu untuk berinteraksi dengan baik dengan individu atau orang-orang yang berada di sekitar mereka, sekaligus menyebabkan keharmonian dalam sesebuah komuniti itu tidak dapat dicapai. Dan akhir sekali adalah kesan terhadap negara. Kesan utama yang kita dapat lihat adalah negara akan kehilangan aset yang sangat bernilai. Aset yang saya maksudkan adalah dari segi tenaga kerja. Tenaga kerja yang sihat dan produktif diperlukan kerana sesebuah negara yang membangun seperti Malaysia memerlukan tenaga kerja yang produktif agar aktiviti ekonomi di negara kita dapat berjalan secara lancar. Seterusnya, cara untuk menjaga kesihatan mental iaitu pertama dengan bergaul dengan ahli keluarga dan kawan-kawan. Bermaksud bergaul di sini tidak semestinya berjumpa ataupun keluar dengan mereka. Cukup dengan satu panggilan telefon kepada kawan lama untuk bertanya khabar, panggilan video kepada ibu bapa untuk melihat aktiviti mereka di rumah ketika kuarantin ataupun di Google Meet untuk berlepak dengan kawan-kawan. Berkemungkinan dengan panggilan anda ini boleh membantu dan meringankan masalah mereka. Selain itu, ambil kesempatan ini untuk melihat bagaimana anak anda di sekolah sementara mereka melakukan pengajaran di atas talian dan bantu mereka dalam masa yang terluang anda. Bukan itu sahaja, masa ini juga boleh dimanfaatkan untuk berbual panjang bersama pasangan anda untuk mengenali mereka dengan lebih lagi. Yang kedua ialah lakukan kebaikan. Di saat genting ini, banyak individu yang menghadapi kesukaran. Beri jika anda ada banyak dan kongsi sekiranya anda ada sedikit. Hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan dan sebarkan kebaikan. Ada banyak cara seperti menyumbang kepada NGO yang boleh dipercayai, seperti membeli barang dari peruncit di kawasan rumah anda, mendengar masalah kawan-kawan anda dan bertanya khabar kepada jiran anda. Yang ketiga adalah bernafas untuk menenangkan diri. Bukan hanya bernafas seperti refleks seperti selalu, tetapi bernafas di bawah kawalan. Pastikan keadaan dalam tenang dan diam. Kawal pernafasan anda melalui hidung sedalam-dalamnya. Pastikan perut anda naik ketika bernafas dan kemudiannya hembus di mulut. Ulang untuk beberapa minit sehingga anda dapat merasakan badan anda mula rileks. Ini dapat membantu untuk melepaskan ketegangan fizikal dan minda yang disebabkan oleh situasi sekarang.
Akhir sekali, bina tabiat yang baik ataupun belajar strategi baru. Anda bercita-cita untuk bersenam setiap hari, mengamalkan daya yang sihat, membaca buku secara konsisten atau janji lain yang anda sentiasa azamkan pada awal tahun, namun masa sentiasa menjadi kekangan. Inilah masanya untuk membentuk dan membiasakan seseorang kepada tabiat baru. Anda memerlukan masa dan komitmen yang tidak berbelah bagi. Anda juga memerlukan azam yang kuat. Selain itu, anda juga perlu mencari strategi untuk mengawal marah ataupun mengurangkan anxiety serta kebimbangan ataupun menguruskan tekanan anda. Pertimbangan refleksi secara tindak balas kebiasaan anda terhadap simulasi yang menyebabkan masalah anda. Kemudian, cari jalan ataupun cara yang lebih baik untuk mengatasinya ketika anda tidak menghadapi simulasi tersebut, seperti membina tabiat. Ia juga memerlukan masa dan juga latihan. Mengakhiri video pembentangan kita pada kali ini, hasil kajian yang kami jalankan ini secara kesimpulannya jelaslah menunjukkan bahawa masyarakat sememangnya sedar tentang kewujudan gangguan ataupun masalah mental ini. Stigma masyarakat yang negatif terhadap masalah ini perlulah dihentikan kerana ia jelas sekali memberi impak yang buruk. Kesedaran tentang masalah gangguan mental ini perlulah ditingkatkan kerana kesan daripada gangguan mental ini memberi impak yang negatif terhadap individu dan juga sosial budaya. Contohnya, apabila seseorang individu mengalami masalah ini, dia lebih cenderung untuk mencari jalan penyelesaiannya dengan membunuh diri, di mana ia jelas sekali memberi imej yang buruk terhadap budaya kita. Oleh itu, pelbagai cara sebenarnya dapat membendung masalah ini daripada berlaku. Namun begitu, masyarakat sememangnya memainkan peranan yang besar dalam menangani masalah ini. Masyarakat perlulah memainkan peranan seperti contohnya mendidik setiap golongan lapisan masyarakat bahawa masalah ini perlulah diambil serius dan tidak boleh dipandang enteng kerana ia memberi kesan yang buruk seperti yang saya jelaskan tadi. Mengakhiri video ini, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.